Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada orang kata, adakah dengan pengumuman daripada kerajaan ini, diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri ini, akan menyebabkan kenaikan harga getah 2, 3, 4, 5 atau sehingga 10 kali ganda. Ada yang berharap supaya harga getah kembali naik mengukuh untuk Rp10 sekilogram. Wah, kalau itu yang berlaku, pasti tidak akan ada lagi kumpulan miskin tegar di Malaysia, khususnya pekebun-pekebun kecil getah. Ini tindakan yang terbaik yang dibuat oleh Kerajaan Perpaduan Kerajaan Madani. Sebenarnya kita berharap ini bukan sekadar harapan kosong. Ini bukan sekadar kabar angin. Ini adalah kebenaran yang kita harapkan, yaitu harga getah dinaikkan semula sehingga mencecah. Paling bagus kalaulah dapat Rp10 sekilogram untuk getah, kentalan dan juga susu. Itulah yang kita harapkan. Ini apabila Zahid Hamidi umum bahawa kerajaan akan ke muka kertas kabinet menangani isu sektor getah. Terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim kena mengambil inisiatif yang paling terbaik. Bukan sekadar pandai bercakap seperti yang dikatakan oleh Hadi Awang, tetapi pandai bertugas. Itulah yang kita harapkan. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata, tidak wajar input lateks RM6 bilion setahun, sedangkan negara antara pengeluar getah utama dunia. Timbalan Perdana Menteri Zahid Hamidi berkata, dua kementerian sedang merangka kertas kabinet bagi menyelesaikan isu melingkari sektor pertanian getah, terutama harga jualan komoditi itu. Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, perkara itu turut melibatkan Kementerian Perdagangan dan Komoditi. Katanya, kertas kabinet itu antara lain akan menyentuh isu kekurangan tenaga kerja dan penyakit dihadapi pokok getah dalam usaha mencari jalan meningkatkan harga jualan getah di pasaran. Kata Zahid, Kementerian saya dan Kementerian Perdagangan dan Komoditi sedang sediakan kertas kabinet untuk menyantuni masalah ini. Kita akan kemuka bukan sahaja antaranya berkenan penyakit luruhan daun, tetapi juga berkenan kekurangan pekerja dan kawasan yang tidak ditoreh. Terdapat 420,000 hektar tidak ditoreh, kata beliau. Saya dah jumpa Persatuan Pekebun Kecil dan kami berbincang kaedah baharu bagaimana nak atasi termasuk soal harga lantai getah. Sebenarnya kalaulah harga lantai getah ini dapat ditingkatkan, seperti satu ketika dahulu pernah mencecah. Kalau saya tak silap 1 kilo lebih RM5 pada waktu itu, orang akan berpusu-pusu menoreh getah. Bahkan ada orang yang sanggup menoreh tengah malam, subuh, petang, malam. Ada yang sanggup. Selepas balik bekerja, ada yang part-time menoreh getah. Mereka sanggup kerana harga yang berbaloi. Jadi pada pendapat kita, tidak akan ada lagi kebun getah yang terbiar sehingga 420,000 hektar ini kalau harganya berbaloi. Pasti orang akan berebut-rebut menoreh getah dan pengeluarannya juga akan meningkat mendadak. Walaupun kerajaan dah tingkatkan harga dengan lebih tinggi, tapi saya fikir kita harus lakukan sesuatu, kata Zahid Hamidi. Kita memuji perkara itu dan kita sokong sepenuhnya perkara tersebut. Isu yang ketara katanya adalah tidak wajar Malaysia mengimport RM6 bilion Malaysia lateks setahun, sedangkan negara adalah antara pengeluar getah asli utama dunia. Soal teknologi dan pemasaran baru wajar dilakukan agar pembelaan nasib pekebun getah dapat dibantu.
Tiada sebab kukuh kita import lateks kerana kita pengeluar, tapi orang kampung pekebun kecil lebih suka keluar getah beku. Kita akan ubah kaedah ini melalui teknologi, katanya. Pihaknya juga mengakui perkara itu berlaku disebabkan kurangnya gelakan agar pekebun mengeluarkan lateks. Sepatutnya kita keluarkan lateks, tetapi tiada galakan terhadap perkara ini dan kita terpaksa import lateks. Sebab itu sahabat saya, Menteri Perdagangan dan Komoditi, Johari Gani, kita cadangkan perkara itu dan kita akan laksana. Bayangkan kalau dapat keluarkan 6 bilion ringgit sendiri, maka tentunya dapat tingkatkan nilai kita, nilai ringgit kita, kata Zahid Hamidi. Tahniahlah kepada Kerajaan Perpaduan, juga tahniah kepada Timbalan Perdana Menteri kita, Zahid Hamidi, atas inisiatif yang sangat-sangat diharapkan. Semoga berlaku cepat perkara ini kepada semua pekebun kecil. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Dengan isu hangat pada kali ini, ada orang mula bertanya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman dah keluar Parti Muda ke? Ataupun ada juga yang bertanya, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ni tak serik-serik lagi ke? Sudah terkena, nak kena lagi ke? Dipatuk kali kedua oleh ular, kata mereka. Ini apabila satu persoalan besar mula timbul. Apa yang Syed Saddiq harap lagi daripada Muhyiddin? Ini apabila Syed Saddiq telah memberitahu bahawa beliau bakal menyertai jelajah Perikatan Nasional bersama Muhyiddin Yassin di Perikatan Nasional. Jadi, apa sebenarnya yang Syed Saddiq harap lagi daripada Muhyiddin? Sedangkan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman sekarang ini, kita tahu dia telah pun disabitkan bersalah atas kes beliau baru-baru ini di mahkamah. Muhyiddin Yassin semalam mengumumkan bahawa ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman akan bersama Perikatan Nasional dalam jelajah ke seluruh negara yang bakal digerakkan gabungan tersebut. Kata beliau, Syed Saddiq telah pun menyatakan kesediaannya untuk bersama di pentas PN dalam jelajah ke seluruh negara mengenai isu-isu semasa negara. Nanti, siri jelajah itu tambah Muhyiddin akan memberi penjelasan kepada rakyat berhubung kedudukan dan peranan Perikatan Nasional. Pasal Syed Saddiq pun menyokong kita, kata Muhyiddin. Walaupun beliau tidak menyertai Perikatan Nasional tapi pro kita, kata Muhyiddin. Kita, Perikatan Nasional di peringkat tertinggi, telah buat keputusan. Kita akan mengadakan jelajah di semua negeri untuk menjelaskan isu-isu semasa, kata Muhyiddin lagi. Dan mendengar rintihan rakyat di bawah dan apa peranan PN boleh lakukan untuk menanganinya, ujar beliau. Masih ingatkah anda pada 9 November 2023, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan denda 10 juta ringgit serta 2 kali sebatan selepas didapati bersalah terhadap 4 tuduhan bersubahat, melakukan pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram, dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pembelaan gagal menimbulkan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Berhubung pertuduhan yang dihadapinya itu pada 23 Februari 2023 sebelum itu, ketika memberi keterangan di Mahkamah Tinggi, Syed Saddiq memberitahu beliau didakwa di mahkamah kerana enggan menyokong Perdana Menteri ketika itu, yaitu Muhyiddin yang juga adalah Presiden Bersatu. Katanya permintaan untuk menyokong Muhyiddin bagi mengelak beliau didakwa di mahkamah adalah sesuatu yang salah. Tambah bekas Menteri Belia dan Sukan itu, walaupun secara pribadi beliau tidak mempunyai masalah dengan Muhyiddin, tetapi jika perkara itu menyokong Muhyiddin akan menghentikan pendakwaan, ia adalah salah. Perkara itu diberitahu pegawai penyiasat yang menyiasat saya dan serbu rumah saya. Katanya, sekarang, sementara Syed Saddiq sudah didapati bersalah dan dalam proses rayuan,
Muhyiddin yang didakwanya menyebabkannya diheret ke mahkamah pula bukan lagi berjawatan Perdana Menteri. Apalagi yang Syed Saddiq mahu dan harapkan dengan kembali bersama jelajah Perikatan Nasional yang diterajui Muhyiddin? Adakah Syed Saddiq Syed Abdul Rahman percaya Muhyiddin boleh kembali semula menjadi Perdana Menteri meskipun ahli Parlimen Paguh itu sendiri ada kes mahkamah juga yang bakal dihadapinya? Ditulis oleh Sabuddin Hussein, 10 Mac 2024. Sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda tentang nasib Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Ada orang kata mereka gembira apabila Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bertemu semula dengan mentornya, yaitu Muhyiddin Yassin dan juga Mahathir Mohamad di Perikatan Nasional. Sekian dulu, terjumpa lagi, bye-bye.